kita mengaji tak apa cerdik, kita hina dia. Entah. Hina dia. Kadang isteri kita mungkin lembab sikit, kita hina dia. Kadang suami kita lambat faham apa yang kita sebut, kita hina dia. Mungkin dalam pejabat kita berkedudukan tinggi, kawan kita rendah sikit, kita hina dia. Hina menghina, ni bukan sifat kita. Balas penghinaan pun bukan sifat kita. Bukan sifat kita. Takkan tak boleh. Dia maki saya berkandak, saya maki tak berkandak pun takkan tak boleh. Korang dah tu maki tu. Kalau dia maki 10 kalimah, saya baru 2 kalimah. Okey dah tu. Kira mukmin lagi tu. Tak boleh. Tak boleh. Tambah cikgu-cikgu lah ni, guru-guru kita bukan senang nak mengajar anak murid tu dah. Anak murid dah lah macam kingkong, mak macam jerung lah. Jenuh cikgu-cikgu nak sabar lah. Siap. Yang kelima, menunaikan hajat saudara kita dalam kesusahan kita. Nabi kata, man kana fi hajatin akhi fa inna Allah fi hajatin wa man farraja an muslim kurbatan farraja Allah anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allah yaumal qiyamah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi kata, barang siapa yang memenuhi hajat seseorang, maka Allah akan memenuhi hajat. Memenuhi hajat dunia dan akhirat. Saudara kita ada hajat dengan kita, pinjam duit lah biasa. Tapi dalam bersahabat ni jangan ada guna ayat ni. Saya kadang risau juga. Ni kita dua sudah lah dengan dua abang ke orang. Tak. Kalau sahabat dia tak kata macam tu. Kena ada saksi dua orang. Tapi dalam, maaflah tuan-tuan, kita ni dalam bersahabat ni, kita ada orang yang memang kita bersahabat dia ni, umpama dia ni macam diri kita. Dia tu umpama macam diri kita. Jadi dalam bersahabat ni, kita ada nilai pengorbanan, nilai sanggup berkorban demi sahabat. Dan dia pun umpama kita juga. Takat RM1 ni kita tak risau. Seumpama kita bagi hadiah macam tu saja, sedekah saja. Memang ada macam tu. Saya tuan-tuan sekalipun, kita ada sahabat yang dari sudut nilai tu, kita dengan dia tu umpama dalam hadis yang lebih sebut, tak sempurna, la yu'minu ahadukum hatta yuhib li akhihi ma yuhib li nafsi. Tak sempurna iman satu orang kamu sehinggalah dia sayang pada saudaranya lebih dari dia sayang dan dia kasih pada diri dia sendiri. Mungkin kita tak boleh terapkan nilai itu pada semua orang dalam konteks sahabat yang luas, tapi kita boleh terapkan nilai tadi ni pada sahabat dalam konteks yang lebih dan lebih sikit. Mungkin kita ada special sahabat. Saya ada 7 orang sahabat, meninggal dah suah 36. Kami ini berkenalan hampir 20 tahun, lebih 20 tahun. Sahabat ni luar biasa sekali. Sanggup berkorban. Sanggup berkorban. Subhanallah. Subhanallah. Jadi, saya nak bagi tahu dalam pengalaman saya lah, sahabat-sahabat pengalaman. Dalam pengalaman kita semua sahabat, tapi 6 orang ni special sahabat. Jadi kita sanggup berkorban. Keperluan-keperluan apa-apa kita mencukupkan antara satu sama lain. Hatta kita tak terlintas untuk minta balik. Dan kita halalkan begitu saja. Begitu saja. Contoh anak dia tak nak masuk pusat pengajian, tak cukup duit misalnya. Kita cukupkan. Kita hadiahkan. Ini hadiah kat hantar saja. Terima kasih. Begitulah kita. Dan kita tak pernah kalau jumpa dengan 2-3 orang, kita bercerita buruk tentang sahabat yang lain dalam 6 orang ni. Ini apa tu? Dan kalau saya nak beli satu benda, saya minta pandangan sahabat-sahabat lain. Saya nak beli baca kata baju pun, saya minta pandangan.
Bolehkah saya nak beli baju sekian-sekian, saya nak pakai? Minta pandangan. Minta pandangan ni sahabat. Kami bersahabat lebih 20 tahun lebih. Nah, tuan-tuan pun sama juga. Ada orang yang kita sahabat lebih. Nilai itu kita cukupkan hajat mereka. Dan Nabi kata, kalau kita mampu untuk melepaskan kesusahan yang menimpa sahabat kita, dia ditimpa kebakaran misalnya, kemalangan misalnya, kita bersedia untuk membantu. Pakai ramai-ramai, buat kutipan, buat hadiah untuk bagi dekat dia. Pasal Nabi kata siapa boleh buat macam ni, esok pada hari kiamat, kita ni hari kiamat penuh dengan kesusahan. Oleh kerana atas dunia kita melepaskan kesusahan orang lain, maka di akhirat Allah lepaskan kesusahan kita. Nak cerita, ustaz kita pun duk cerita bagaimana susahnya kita pada hari kiamat, sampai ke satu peringkat nak bergerak pun tak boleh. Nak bergerak pun tak boleh. Disebut dalam hadis yang direkodkan oleh Imam At-Tirmizi, sanad yang hasan, kita berdiri dalam keadaan terhimpit kaki. Kaki kita duduk sebelah, kaki kita rapat, kaki orang duduk sebelah. Kaki orang duduk depan, kaki orang duduk belakang. Terhimpit kaki. Sempitnya kita. Itu tak kira lagi yang bergulingnya, yang berjalan dengan tangannya. Allahu Akbar. Susahnya kita. Tapi dengan melepaskan kesusahan orang, sahabat terutama, kita menjadi senang bersama. Wa man satara musliman satarahu Allah yaumal qiyamah. Siapa yang tutupkan keaiban saudara ni, sedang dia mengetahui keaiban saudara ni, Allah tutupkan keaibannya di akhirat. Ini susahlah tuan-tuan. Dia tahu keaiban kawan tu, tapi ditutup. Kiamat besok keaibannya ditutup. Aduh, kita tak usah kata keaiban besar-besar, hak kecil-kecil ni pun tak sangka dah. Tak sangka dah. Dengar semalam ni jiran dengar bunyi gelas pecah. Kecang pecah. Tak sangka kita ni. Tak sangka dah. Lepas tu duk dengar popek-popek. Bola WhatsApp. Jiran aku ni berkelai dah ni. Berkelai dah. Padahal anak dia bagi jatuh gelas. Kita abang kata laki bini berkelahi dah. Aku tak tahu dengar macam nak cerai dah. Kita ni jahat tak jahat. Hai jahat betul lah kita. Tak. Orang lain bukan kita ke. Yang keenam, umur kita panjang, rezeki kita murah. Kalau kita rapatkan hubungan tali persaudaraan, takkan kita tak mau semua. Umur kita tadi, kita kan ada contoh, misalan depan mata kita, tapi jarang kita buat contoh ni sebagai panduan hidup. Orang tua-tua dulu, saya ada cerita, tuan-tuan pun ada cerita, tapi tak mic juga saya cerita mana. Tok Wan saya, Allah firlahu warhamhu wa'afi wa'fa'nu, nikah 8 orang. Tuan, nikah mati, nikah budak 8 orang. Anak tak usah kata, meremuk. Bukan banyak, meremuk tu cucu merenyuk. Merenyuk cucu. Buat benda 5 relung ya. 5 relung. Tanah berapa ekar je? Berapa ekar? Berapa relung ya tanah? Tuan-tuan. Tapi kita tengok hidup berkampung macam mana. Rapat berfuah. Dengar nak buat kenduri, bukan nak buat kenduri kahwin. Buat kenduri sunat khatam lah. Tengok. Orang main hantar berah, orang ni simpan berah, orang main hantar, orang ni kutip apa ni. Tangkap ayam main, orang ni orang main sayuk tanah kemarin, orang ni orang main terung, orang ni orang main ketela. Ketela betik lah. Bawa main belakang ni, hak terung tanah kacang lendak, bendi ni, orang main semua. Orang main ni. Timbun saya.
Ayah Allah, gula tak saya kata ramai segantang hok ni, segantang hok ni semungkul. Gila aku gila pula. Gula apa? Gula nira tu buat mai juga. Mai belaka. Dulu. Rapat tu semua. Sama-sama depa. Tak usah heran lah, tanyalah siapa. Maklumat tu ada dalam otaknya. Man dan 6 orang, man mana nu, man batu 3 hujung tu. Hang panggil man toke. Man seorang lagi numan tu kepala nyok orang panggil dia. Toke buat nyok nu duk hujung tu Allah. Tahu belaka dia maklumat tu. Rapat hubungan kenuri kenara tu subhanallah. Sakit demam sampai. Tuan-tuan tengok umur depa panjang mana. Tuan saya 96 umur. Sihat walafiat. Sihat walafiat. Mati pasal tergeceh kakinya. Ajar dia. Kita lah macam tak lama 96 rapat. Wah subhanallah. Subhanallah. Sampai la ni kalau kita balik kampung dia, ni bukan cucu Tok Man lah. Tok Wan Hang dah. Tuan-tuan. Itu nak cerita pasal Nabi kata man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasir rahimah. Nabi kata, kalau kita nak rezeki kita luas, banyak ni rezeki kita banyak dan cukup, luas dan cukup. Dan kalau kita nak ni panjang umur kita, panjang usia kita, Nabi kata falyasir rahimah. Hubungkanlah tali persaudaraan. Tak usah kata dengan jiran, dengan adik-beradik kita ni. Kadang dengan kawan kita, semua jamu teh dengan abang kita. Tak usah dia pergi rumah pertama. Saya pernah jumpa satu orang, sedih saya. Dia seronok. Saya jumpa, Haji, tak balik kampung ke raya. Kampung di mana? Dia bang kampung sekian-sekian. Tak ada siapa dah ustaz. Kampung mak ayah pun mati dah. Saya duduk sini pun 23 tahun dah. Adik-beradik 4 orang. Lah duduk mana? Saya pun tak tahu. Kejut saya. Apa pun sentok dah ni. Adik-beradik dia 4 orang. Mana 3 dah tak tahu pitang mana. Mereka pun tak ambil tahu pasal saya. Saya pun tak mau ambil tahu. Mereka dapat harta, lari lagu tu je. Saya lah memang merantau 20 tahun lebih dah bina apa semua. Popek dia lah. Ya Allah ya Tuhan, kita tak jaga semula ukhuwah kekeluargaan kita. Kadang kita duk harap depa mai rapat dengan kita. Kadang kita tak fikir depa pun ada kekurangan untuk mai nak jenguk kita. Kadang kita ada kelebihan, kereta dalam mewah, duit banyak duk seluk manjang. Apa salah kita bawa anak-anak kita pakej pelancongan ziarah ahli keluarga? Tak amat lah kan. Ni pakej pelancongan Medan, Bukit Tinggi, apa tu, dia seorang sahabat ajak Aceh, Disneyland Hong Kong. Tu dia tuan-tuan. Tadi duk sembang tadi, Ustaz Azhar tu nak main di masjid Bukit Sentosa tu 8 bulan. Tanya, tapi saya tak ada pergi Ustaz. Siapa? Saya nak bawa anak pergi ni Legoland di Johor. Tak kata apa, gelak bila sikit. Kata bagus. Allah, penat kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi kalau kita nak panjang umur, nak murah rezeki, kita rapatkanlah hubungan kekeluargaan dengan adik-adik kita, abang kita, kak kita. Kan payah pun hantar WhatsApp apa abang sihat ke? Dia nak baca ke tak baca tu dia pernah pasal lah. Sebab kita dapat pahala. Berlaku di zaman Nabi, sahabat Nabi ni pergi ziarah ahli keluarga dia, tapi ahli keluarga dia tak layan dia. Dia usaha lagi pergi ziarah, bawa pula hadiah ni, ahli keluarga dia tak layan dia. Dia mengadu pada Nabi. Nabi kata hang akan dapat lebih dari apa yang hang dah buat sekarang ni. Maksud Nabi bagi tahu hang akan dapat keistimewaan lebih dari apa yang hang buat sekarang ni.
Nabi janji syurga pada dia. Pasal kesungguhan dia merapatkan ukhuwah. Merapatkan ukhuwah. Kita kadang ni, kita tuan-tuan, kadang serabut juga nak cakap ni. Kita menikah hari tu, kita menikah 20 tahun dulu. Kita tahu siapa yang pernah lelah urus pernikahan kita. Ingat tak lagi? Mati dah ustaz. Dah hak baru ni. Tak ingat? Lagu tu. Lepas tu bila kita celebrate anniversary perkahwinan kita, ada kita jamu depa hak susah payah buat kenduri untuk kita hari tu. Dah kita pergi tempah hotel 5 bintang, makan kedara, duduk dalam tu semua kita. Kasak rezeki bunyi. Orang utara besar. Ya, belah kek lah, makan ayak 1 gelas lah. Makan ayak, orang utara makan ayak. Makan ayak 1 gelas lah. Oh, kongsi ni, straw lah. Anniversary punya pasal. Ke 21. Contoh. Ni yang susah payah ada kita layan, muliakan mereka. Jamu-jamu makan untuk mereka. Tak ada pun. Kalau marah ni nak abang. Kita nikah tu bukan sempayah ni adik-beradik kita ni. Oh, lintang pukang ni. Apa salah Allah Ta'ala bagi rezeki lebih dekat kita ni, kita bawa mereka pergi jalan-jalan. Bawalah. Kali ni cuti kita bawa Pak ni, Pak Mak dah meninggal. Kita bawa Pak Teh kita. Mak Teh kita bawa pergi Aceh contoh. Rai mereka. Hargai apa yang mereka dah buat dekat kita. Ni gaji bulan-bulan bukan ratus ribu, bilion dah ni. Takkan tak boleh belanja rakyat Malaysia naik gaji. Aduh ya tuan-tuan. Nak kena hubungan tu. Jangan putuskan hubungan silaturahim atau jadi batu api pula kita. Perenggang, kita jadi perenggang ukhuwah antara satu sama lain. Batu api lah kita kata. Kerja dia nak putuskan hubungan persaudaraan antara ahli keluarga misalnya atau sesama kita. Ada kerja sungguh lah kawan ni. Jangan-jangan tu kerja dia. Dapat gaji tu. Ada elang orang bayar. Kalau hang boleh putuskan hubungan depa tu, aku bagi kat hang package pelancongan tidur di stesen kereta api. Amal tak? Contoh. Apa semua ni? Saya pun ada juga kadang pasal tak ada kerja. Buruk. Kadang kita nak berukhuwah. Saya tak berminat untuk tahu keburukan dia. Yang saya tahu ada kebaikan pada dia. Jadi kalau nak cerita keburukan orang yang sedang saya jalinkan dengan orang yang dia kalau nak cerita keburukan dengan orang yang saya jalinkan, saya tak dengar dan saya tak layan semua. Saya tak mahu. Kecuali ada bukti. Itu tak apa. Contoh macam ni, baru ni ada satu jemaah dari utara ditipu dengan pakej umrah murah. Nak salahkan siapa dalam bab ni? Kita pun salah juga. Pasal kita duk kira murah ya, ni masalah kita. Murah dan sebagainya. Kita kena tengok juga syarikat, pendaftaran, kelulusan, bos, aliran, fahaman, mutawif, berkelayakan, berilmu. Kita tengok juga pakej yang disediakan sebagaimana yang dijanjikan di Malaysia. Kena tengok juga pengalaman jemaah sebelum yang telah menunaikan umrah dengan pakej syarikat ini. Kena baca juga. Kemudian kita buat keputusan atau pertimbangan kita dengan harga yang berpatutan. Tuan-tuan, dengan logik saya antara rana juga duk ambil visa ni di kedutaan ni. Bila tak larat harapnya dia buat kerja lain sikit. Tuan-tuan, kadang ada jemaah tak boleh pergi, kita urus seminggu insya-Allah boleh pergi.
Ada sahabat-sahabat yang nak tunai haji, tak ada kuota, kita boleh dalam tempoh seminggu kita ada kuota yang kita simpan, insya-Allah. Insya-Allah lah. Nak janji tak boleh lah, insya-Allah. Kalau atas pengalaman kita lah, bulan puasa ni nak dapat 5,900 memang tak ada lah tuan-tuan. Pengalaman saya lah, bulan puasa tak ada 5,000 ke bawah, 6,000 ke bawah ni tak ada. Kalau ada tu kita kena tanya banyak. Tanya banyak. Berapa hari bulan puasa di sana? Satu, kena tanya. Sehari lain cerita lah. Kena tanya. Satu. Yang kedua kena tanya, perkhidmatan penginapan kat mana? Dia kata 300 meter aja, tak apa. Tahu saya lah, bulan puasa ni kalau nak ambil 6,000 ke bawah lah, dia kena duduk 1 kilometer tu dekat Maktab Haji Bangladesh. Jauh tuan-tuan. Atau atas dekat penginapan hotel Tunis atas bukit itu. Jadi kita mau baca juga semua-semua tu. Jadi janganlah kita duk orang kata crack lebih. Keluar 102 untuk keselesaan kita beribadah. Tengok orang dia duk syok 200 meter, aku turun pendang. Tak usah kata 200 ni 3 relung tu ada. Apa baca dia kata. Dia tak tahu bentuk muka bumi, dia tak tahu keadaan jalan, dia tak tahu. Tuan-tuan kena ingat, kita keluar dari pintu Masjidil Haram, dia ada lantai licin. Bila kita jalan atas lantai licin ni, faktor berbahaya ni tinggi dah. Kewaspadaan kita tu tinggi dah. Tumpuan kita tinggi dah. Tenaga pakai banyak dah waktu tu. Banyak tuan-tuan. Tu yang meletihkan. Jalan tentu pun dah letih dah. Cuma nak hayun naik atas bukit tu pula, lagilah sakit pinggang. Ni habaq betul ni, bukan nak mereka ni. Tuan-tuan hak biasa pi, tak apa. Kalau tenaga lebih. Tapi hak bawa dah cakap sembang pandai. Pergi 4-5 hari, sehari dia turun. Dan dia tak turun. Kan? Jadi kita pun nak kena tu juga, hati-hati juga. Jadi kita tuan-tuan, janganlah jadi batu api. Nabi kata tak masuk syurga ni. La yadkhulu jannata qati'ur rahim. Saya tak setuju sangat kalau kita ni kerana perbezaan agenda berpolitik. Bukan perbezaan ideologi ni, perbezaan agenda berpolitik. Itu tak ni ayat ni. Kita duduk satu kumpulan, kita berbeza agenda berpolitik. Jangan sampai kita putuskan hubungan. Apatah lagi dengan golongan yang berbeza ideologi dengan kita. Kalau sesama kita pun duk berjatuh dan putuskan hubungan, renggangkan persahabatan, apatah lagi kita dengan orang lain. Tak boleh macam tu. Kita dalam konteks surau kita pun lintang pukang dari seluruh ukhuwah. Macam mana kita nak jalinkan ukhuwah dengan pihak organisasi yang lain? Jadi ingat Nabi kata takkan masuk syurga. Takkan masuk syurga orang yang putuskan hubungan silaturrahim ni, takkan masuk. Beringatlah, saya pun takkan masuk, tuan-tuan puan-puan pun takkan masuk kalau kita jadi qati' rahim ni, pemutus hubungan persaudaraan atau batu api ni. Takkan masuk syurga. Tambah ni golongan namimah ni pula, namam ni, lagi tak masuk syurga. Namam ni apa? Asal dia cerita tentang seseorang, buruk belaka. Ni kerja macam contoh, saya lah nak buat sekolah. Orang duk kata, lama duk ketik derma, satu tiang pun tak naik lagi. Duk kata juga. Kadang ni tuan-tuan, dia kadang ada rakan-rakan kita ni, dia buat perbandingan saya dengan ustaz-ustaz lain. Ustaz-ustaz lama tu susah lah. Saya sekali turun, saya bukan turun di lubuk duit atau di lembah-lembah duit tu. Saya simpan ke tempat-tempat tu lembah duit lah, lubuk duit lah. Sekali balik depa, sekali mai bawa balik 50-60 ribu. Bulan puasa ada sebahagian yang bawa sampai 1 juta bawa balik.
Saya boleh sebut siapa-siapa tu. Tapi kita ni bukan turun di lembah duit. Kita turun berdakwah. Kita tak kira di mana. Siapa jemput kita pi. Surah tuan-tuan. Kutipan bulan lepas RM112. Tapi kita main lagi. Kena dakwah. Kerana kita sedang ni tanggungjawab dakwah. Kita bukan fikir setengah orang. Sedikit kutip tak pidah dia. Dia kata tak berbaloi. Dia kata tak ada. Kita pi insya-Allah. Ada jemputan insya-Allah. Sampailah kita. Tak kira di mana pun. Di dakwah. Ni kewajipan dakwah. Jangan bandingkan saya dengan orang tuan ni. Kadang saya balik ada 3-4 ribu saya balik. Tuan-tuan. Kalau setahun 10 bulan 40 ribu. Contohlah. Tu tak kira lagi tabung hilang ni. Tak kira lagi duit dalam tabung hilang. Tu tak kira lagi tabung hilang. Tu tak kira lagi kutipan diambil oleh jawatan kuasa masjid. Tu tak kira lagi. Kita tak dimaklum. Masjid tak membenarkan kutipan. Kita tak dimaklum. Pertukaran jawatan kuasa tak memaklumkan kita tak boleh buat kutipan hari Jumaat. Termasuklah ustaz yang ceramah, yang khutbah. Tak boleh. Kita tak dimaklum. Jadi bila tak dimaklum, kita letaklah tabung ni. Tabung tuan-tuan, 4 tabung. Tak, macam biasalah hari Jumaat. Kita kalau nak kira kutipan ni hari Jumaat lah insya-Allah. Alhamdulillah lah. Jadi kita tak tahu masjid tak benarkan, jawatan kuasa baru tak benarkan. Jadi bila tak benar, saya tazkirah, saya kempen. Sahabat-sahabat yang nak berwakaf, yang nak menyumbang untuk binaan boleh masuk dalam tabung yang telah kita sediakan. Orang niat nak menyumbang pada tabung pembinaan. Beza tu, sumbangan wakaf dengan derma tabung masjid, beza tu. Jadi dimasukkan duit tu ke dalam tabung masjid. Tabung kami ni dibawa masuk ke dalam pejabat, dicantum ke semua dalam tabung masjid. Padahal orang memberi untuk wakaf binaan. Tiba-tiba dapat mesej, masjid hanya akan beri 7% dari jumlah keseluruhan kutipan tabung. Tuan-tuan, ni kiraan ilmu agama mana ni? Saya buat contoh macam ni. Okey. Tabung masjid, tabung anak yatim. Tabung anak yatim, kutipan contoh 300. Tabung masjid 140. Jumlah keseluruhan 440. 440 ni tuan-tuan, 7% untuk tabung anak yatim. Selebihnya untuk tabung masjid. Adil ke begini? Dia suruh adil. Adil ke tidak? Syarak kita tak tengok lagi. Adil tak di sini? Tak adil. Satu, di segi syarak salah. 100%. Jadi kita sepatu kena habaq awal lah. Tak boleh saya tak letak. Kerana kita berpandukan arahan nazir. Tak boleh lah. Macam ada satu masjid di Shah Alam dulu, oleh kerana tabung syariah masa tu tengah duk panas tabung syariah, kita tak letak tabung. Nazir minta ustaz tak letak tabung. Ustaz letak satu orang di sini edar risalah tu saja. Tak apalah, kita kempen dan sahabat bagi risalah, dan ada mai bagi terus kat saya pun ada. Kita tak tabung kerana kita bagi laluan pada tabung syariah masa tu. Jadi kita tak bolehlah buat perbandingan macam tu, tuan-tuan. Jadi saya hujung tahun 2012 saya nak kutip 1.6 juta, tuan-tuan. Juta. Tak senang tu. Alhamdulillah lah setakat sekarang dah terkumpul 600,000. Hampir lah. Tapi saya tak boleh bina pasal saya ada perjanjian dengan beberapa pihak, majlis agama, syarikat pembinaan, yang kita telah berjanji atau ber-MOU. Saya wajib kumpulkan 80% dari jumlah itu, selebihnya akan ditanggung oleh pihak majlis.
Dan semua kertas-kertas pembinaan plan disediakan oleh syarikat pembinaan itu, dan mereka tawarkan dengan harga yang begitu amat murah. Kerana sahabat tu ada di Shah Alam, TTDI Jaya, dia yang tawarkan benda tu. Alhamdulillah. Jadi kita aku dengan kedudukan itu, kalau nak buat segera macam ustaz-ustaz kita buat, dapat sikit buat boleh. Tapi kalau ditakdirkan saya mati, siapa nak terus? Jadi melalui perjanjian ini, pihak majlis akan bina kalau terjadi apa-apa pada saya. Ini antara kebagusan lah, kumpul dan bina. Nah, itu. Jadi segala maklumat terperinci kena mai jumpa saya. Tak boleh mai atas angin, mai orang. Tak semua orang agama ni berfikiran terbuka dalam banyak perkara. Sempit pun banyak juga. 12 hari itu saya ada program di Perak. Sakit lagi masa tu. Pergi jugalah pasal dah janji dengan sahabat-sahabat, dengan Tok Guru Ustaz Siddiq Nur. Seronok sembang dengan dia. Peluang sembang dengan Ustaz Siddiq Nur ni gelap ni keluar ayat mata lah tuan-tuan. Dia ceritalah tentang madrasah dia, kera banyak lah apa. Kera duk curi telur itik lah apa, rumah duk sambung ayam dia habis apa bala, saya gelak lah. Dia kata dia nak buat tu 7 tahun lebih dia nak buat tu. Tanah tu orang wakaf. Saya beli 168,000. Pasal perlis tanah kecil, tak ramai orang nak wakaf. Orang Perak banyak yang nak wakaf tanah, tapi saya tak mau buat di Perak, saya nak buat di Perlis. Saya buat di Perlis, maju saya buka cawangan. Tu cerita dia. Saya dengar pengalaman dia, makin semangat saya, makin bersemangat. Pengalaman Ustaz kita. Saya pernah jumpa dengan Ustaz Kazim sekali. Kalau tuan-tuan tak setuju, cerita lain lah. Dia pesan kat saya, Ustaz, mula-mula saya buat dulu, orang kata saya gila. Dia kata, orang kata gila tu antara orang terawal tak cucu pergi sekolah. Pergi sekolah dia, tuan-tuan. Jadi jangan risau. Gila tu balik kat dia sekali. Kita terus, alhamdulillah, sokongan sahabat-sahabat, derma sumbangan sahabat-sahabat, alhamdulillah. Nah itu. Ada pula yang jahat, yang main Lembah Kelang ni pergi cerita di belah-belah pucung tu. Jangan duk jemput belah Shah Alam pun ada. Jangan duk jemput. Sampai tahap tu tuan-tuan nak tutup ruang dakwah kita, ruang untuk kita dapatkan kelebihan pada tabung infak mizan kita. Tuan-tuan, orang kata kita tak ada tauliah, kita mohon tauliah di Jaiz pada tahun 2011, tuan-tuan, 2010, 2011. Tapi tak ada maklumat, tuan-tuan, tak ada panggil, tak ada senyap. Alhamdulillah ni Masjid Al-Ihsan Bandar Kirara. So saya isi borang lain untuk letak lah, tak apalah saya buat lah, insya-Allah. Kita usaha nak dapatkan tauliah, kita nak ikut peraturan. Kita tak mau ikut peraturan, tuan-tuan. Dan kita tak akan sentuh isu-isu sensitif dalam kuliah, tak ada kita sentuh, tak ada. Jadi kita nak bagi tahunya, tuan-tuan, jangan jadi namimah ni jangan. Pasal tak masuk syurga kita isu-isu. Kesimpulan apa yang kita bincang malam ni, kita jadilah sahabat yang baik. Kerana Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad sanad yang hasan, Nabi kata khairul ashabi indallah khairuhum li sahibi. Orang sahabat yang baik di sisi Allah ni adalah seseorang yang bersahabat dengan baik kepada sahabat.